Baik murid-murid, hari ini awak akan belajar perniagaan tingkatan 5 bab 1 pengurusan sumber manusia. Okey, dalam pengurusan sumber manusia, awak akan pelajari mengenai definisi pengurusan sumber manusia, peranan pengurusan sumber manusia, aplikasi peranan pengurusan sumber manusia, analisis aspek pengelolaan sumber manusia, hubung kait kemahiran kebolehkerjaan, yang keenam struktur organisasi perniagaan, dan yang ketujuh ialah idea baharu sistem penggajian perniagaan. Okey, kita akan masuk yang pertama iaitu 1.1 definisi pengurusan sumber manusia. Okey, apa itu sumber manusia? Sumber manusia ialah pekerja, tenaga buruh ataupun dikenali sebagai modal insan. Okey, pengurusan sumber manusia juga dikenali sebagai pengurusan modal insan, yang mana ia memfokus kepada keperluan tenaga kerja dan pengurusan dalam pembahagian kerja. Okey, manakala definisi pengurusan sumber manusia. Apa itu pengurusan sumber manusia? Pengurusan sumber manusia ialah satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Okey, untuk definisi pengurusan sumber manusia ni, awak wajib hafal. Soalan ni kerap kali ditanya dalam peperiksaan. Okey, saya bagi contoh soalan. Jelaskan maksud pengurusan sumber manusia. 2 markah. Okey, apa yang perlu awak jawab? Mula-mula tulis kepala ayat, iaitu maksud pengurusan sumber manusia ialah, okey, poin yang pertama, satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi. Poin yang kedua, untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, kepentingan pengurusan sumber manusia. Kenapa pengurusan sumber manusia ni penting? Okey, ia penting sebab dia dapat menentukan pencapaian objektif dan matlamat sesebuah organisasi. Okey, kepentingan yang pertama iaitu kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Itu pentingnya pengurusan sumber manusia. Okey, memastikan kebajikan pekerja itu sentiasa dijaga. Contohnya lah, pekerja sakit, tidak sihat. Maka apakah majikan perlu buat? Itu memberi kebenaran mereka untuk mendapatkan cuti sakit. Okey, yang kedua, prestasi sumber manusia sentiasa dipantau. Okey, perlu pantau prestasi pekerja supaya KPI ataupun target sasaran untuk company atau sesuatu organisasi dapat dicapai. Okey, yang ketiga, tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi. Okey, kadang-kadang pekerja menghadapi masalah di luar tempat kerja. Maka pastikan bahawa motivasinya sentiasa tinggi dan tidak merundum. Okey, yang keempat, pengagihan sumber manusia secara berkesan. Okey, pastikan agihan sumber manusia dan tenaga kerja itu teratur di setiap departmen dan setiap bahagian dalam organisasi. Yang kelima, sumber manusia diberikan latihan yang cukup dan terkini. Okey, rata-rata keadaan sekarang ni, kebanyakannya pekerja terdiri daripada lepasan-lepasan siswazah, lepasan SPM, yang mana mereka tidak menerima sebarang latihan, yang mana tidak ada sebarang pengalaman bekerja. Maka tindakan majikan ialah memberi latihan yang cukup dengan menghantar mereka menghadiri kursus-kursus. Okey, yang keenam, kepentingan yang enam ialah sumber manusia sentiasa mencukupi. Pastikan bilangan pekerja yang sepatutnya cukup dalam organisasi awak sentiasa cukup. Sebagai contoh, cikgu bagi, awak buka restoran. Okey, dan awak telah menetapkan bahawa 3 orang pelayan bekerja di bahagian ruang customer-customer untuk datang makan. Okey, didapati pada satu hari itu ramai sangat pelanggan hadir ataupun datang ke restoran tersebut. Restoran awak lah. Okey, dan didapati pelayan-pelayan tu tidak dapat memenuhi semua. Maksudnya tidak dapat melayan semua customer. Maka tindakan awak sebagai majikan ialah perlu menambah bilangan pelayan tadi. Okey.